Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang gigih melontarkan idea serta para hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani, salam anak baik lagikan cerdik. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum remaja peringkat daerah Kubang Pasu pada pagi dini malam yang bening lagi ceria ini. Saya Muhammad Aidil bin Muhammad Azwar selaku moderator forum remaja kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya menyerahkan forum kita kepada ahli-ahli panel yang segak dan cantik bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum remaja kita pada hari ini. Mauduk forum kita berkisah tema bahasa dan sastra, iaitu bahasa dan sastra Melayu di persada antarabangsa. Mampukah ia menjadi realiti ataupun sekadar ilusi? Dunia meraca pada menyaksikan kesan globalisasi di seluruh dunia mewujudkan fenomena bahasa Inggeris dimartabatkan sebagai bahasa antarabangsa kerana luasnya penggunaan bahasa tersebut di peringkat global. Walhal, bahasa Melayu juga mempunyai kekuatan untuk menjadi bahasa antarabangsa. Memetik kata-kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada tahun 2014 di Pusat Pengajian Bahasa Asing Universiti Beijing, China, beliau mengatakan bahawa bahasa Melayu telah diangkat menjadi bahasa kelima terbesar di dunia dengan jumlah penutur jatinya seramai 300 juta orang. Manakala menurut tokoh bahasa tersohor China, Profesor Wong Zung Yu pula, beliau mengatakan bahawa bahasa Melayu yang telah diperkenalkan dan dipelajari di China sejak zaman dinasti Ming telah menarik ramai orang dari seluruh dunia untuk mempelajarinya. Tak tumbuh tak melata jika tak sungguh kami tak kata. Terlalu asyik saya berbicara tentang masa depan bahasa Melayu sehingga terlupa akan ahli-ahli panel kita yang kacak belaka serta cantik pada hari ini. Oleh itu, boleh kiranya saya serahkan kepada panel pertama. Di sebelah kanan saya, saudara Kamarul Hazim bin Kamarul Zaman, tampan dan murah dengan seniman. Selamat datang saudara Hazim, apa khabar? Khabar baik tuan pengurusi majlis yang lagi tampan, lagi bergaya. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Nama yang diberi adalah Kamarul Hazim bin Kamarul Zaman. Jadi saya teruskan lagi dengan tuan pengurusi majlis untuk meneruskan lagi kepada para panel yang kedua. Terima kasih kepada ahli panel pertama, Kamarul Hazim bin Kamarul Zaman. Seterusnya, saya teruskan dengan ahli panel yang kedua yang nampak begitu bersemangat dan ceria, saudari Nurjana Alia binti Muhammad Rizwan. Apa khabar saudari? Khabar baik, Alhamdulillah. Bagaimana khabar saudara pengurusi forum? Alhamdulillah, saya pun sihat walafiat. Okey, minta saudari untuk memperkenalkan diri saudari. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri kerana diminta. Nama diberi Nurdiana Alia binti Muhammad Rizwan. Seterusnya saya kembali kepada pengurusi forum untuk memperkenalkan panel yang ketiga. Terima kasih kepada ahli panel kedua, Nurdiana Alia. Seterusnya saya akan pergi kepada ahli panel yang ketiga, Nur Akilah Husna binti Muhammad Rizwan yang nampak begitu tenang tetapi petah dalam berbicara. Baiklah saudari, apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana keadaan saudara? Alhamdulillah, saya pun sihat walafiat. Minta saudari untuk memperkenalkan diri saudari kepada para hadirin. Baik, terima kasih saudara pengurusi forum. Buah apel, buah markisa, saat dimakan enak rasanya. Kenalkan saya Nur Akilah Husna. Salam perkenalan kalian semua. Nama diberi tanpa diminta, Nur Akilah Husna binti Muhammad Rizwan. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kembali kepada saudara pengerusi forum. Terima kasih saudari panel 3 atas perkenalan tadi. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu bahasa dan sastra Melayu di persada antarabangsa. Mampukah ia menjadi realiti ataupun sekadar ilusi? Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama, saudara Kamarul Hazim bin Kamarul Zaman. Mohon saudara untuk memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keistimewaan bahasa dan sastra Melayu
yang menjadi tunjang kekuatan untuk melangkah ke persadaran antarabangsa. Assalamualaikum dan terima kasih kepada pengerusi yang tampan lagi petah berbicara. Cantiknya paras puteri salju bersama Nenda mencari lokan. Jika negara ingin maju, bahasa ibunda jangan pinggirkan. Selamat pagi dan terima kasih kerana sudi hadir pada sesi saya pada hari ini. Saya di sini hari ini untuk berbicara tentang sesuatu yang dekat di hati kita semua, iaitu bahasa Melayu. Bahasa yang menghubungkan kita semua. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ia adalah lambang identiti dan perpaduan di negara kita yang berbilang kaum. Bahasa ini berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan pelbagai etnik dan budaya. Kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai, di mana setiap individu membawa latar belakang yang unik. Namun, melalui bahasa Melayu, kita dapat berkongsi pengalaman, nilai dan impian kita. Bahasa ini membolehkan kita untuk berdialog, berbincang dan pada akhirnya memahami satu sama lain dengan lebih mendalam. Dalam perbezaan terdapat keindahan. Setiap bahasa dan dialek membawa keunikan tersendiri, tetapi bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca yang menyatukan kita. Ia membolehkan kita untuk menepikan perbezaan dan melihat kepada apa yang kita miliki bersama. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, bahasa Melayu digunakan sebagai medium pengajaran yang menyatukan pelajar dari pelbagai latar belakang ini. Ini bukan sahaja memperkukuhkan pemahaman mereka tentang pelajaran, tetapi juga memperkukuhkan rasa hormat dan penghargaan terhadap kepelbagaian. Di tempat kerja pula, bahasa Melayu memudahkan komunikasi dan kerjasama antara rakan sekerja. Ia membina asas yang kukuh untuk persekitaran kerja yang harmoni, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Dalam seni dan budaya, bahasa Melayu memperkaya ekspresi kreatif kita. Ia adalah bahasa yang melahirkan puisi, lagu dan cerita yang menggambarkan kehidupan kita yang berwarna-warni. Kita harus bangga dengan bahasa Melayu, menggunakannya dengan penuh semangat. Ia adalah warisan yang harus kita pelihara dan kembangkan. Melalui bahasa ini, kita dapat membina masa depan yang lebih bersatu dan harmoni. Melompat-lompat si anak rusa, melihat kelkatu di dalam payah. Marilah mengangkat martabat bahasa, tekad dipadu ke puncak jaya. Marilah kita semua tanpa mengira latar belakang, bersatu padu dalam semangat perpaduan. Gunakanlah bahasa Melayu sebagai alat yang memupuk pengertian, toleransi dan rasa hormat antara satu sama lain. Baiklah, itu sahaja ulasan saya mengenai bahasa Melayu ialah bahasa perpaduan dan mengenepikan latar belakang masyarakat yang berbilang kaum. Jadi, saya teruskan lagi forum ini kepada Tuan Pengerusi yang tampan lagi bergaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara ahli panel pertama, saudara Kamrul Hazim bin Kamaruzaman. Benar kata saudara tadi, kita harus berusaha tanpa kenal erti jemu untuk menjadikan bahasa dan sastra Melayu diterima masyarakat antarabangsa. Hindarkan daripada bersifat pesimistik kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kalau kita tidak berusaha, manakan kita mendapat hasil manisnya. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar butir bicara tentang istimewanya bahasa dan sastra Melayu berdasarkan fakta sejarah. Ternyata bahasa dan sastra Melayu bukan sahaja menyentuh hati penutur jati, malah dipelajari bangsa asing dan telah tersebar penggunaannya sehingga ke Eropah. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Saudari Nur Diana Alia, tentang badan-badan yang terlibat dengan proses perancangan, perkembangan dan pemberkasaan bahasa Melayu sehingga akhirnya matlamat kita untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa wahana komunikasi di persada antarabangsa terlaksana. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin.
Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Persoalan daripada saudara pengerusi tentang tangan-tangan kekar yang terlibat dengan proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu mengingatkan saya terhadap peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka pada mulanya dikenali sebagai Balai Pustaka merupakan satu badan berkanun kerajaan yang ditubuhkan pada 22 Jun tahun 1956 dengan tujuan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Dewan Bahasa dan Pustaka juga diberikan kuasa autonomi untuk menyusun rancangan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra serta diberikan untuk menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku yang serupa dengan sektor swasta. Pelbagai aktiviti telah rancak dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengembangkan lagi potensi bahasa Melayu. Dasawarsa ini, bahasa Melayu menjadi satu alat penghubung moden pada abad yang ke-20. Pelbagai bentuk program dan aktiviti kebahasaan telah dilaksanakan seperti penerbitan buku ilmiah dan karya sastra, kerjasama bahasa Melayu dan Indonesia serta penerbitan kamus yang melibatkan pembentukan kosakata dan istilah baharu dalam pembendaharaan kata bahasa. Dalam mengukuhkan sinergi bahasa Melayu agar bertapak kukuh di tanah air sendiri sebelum disebarluaskan di peringkat antarabangsa, Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengadakan kolaboratif dengan agenda kerajaan seperti perkhidmatan awam dalam melaksanakan kursus kebahasaan untuk para penjawat awam, kerjasama untuk melaksanakan pelbagai program dengan pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC telah dilaksanakan, khususnya program yang memerlukan dana yang besar yang memerlukan tajaan untuk mengurangkan kos. Dalam memperkembangkan bahasa Melayu di Persada Antarabangsa, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM telah ditubuhkan pada bulan Julai 1997 untuk menjalankan aktiviti seperti penyelidikan bersama dengan pelbagai agensi dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu di seluruh dunia. Secara tamsilnya, kerjasama antara Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dengan University Prince of Songkhla di Thailand telah menunjukkan jumlah peningkatan penggunaan bahasa Melayu di kalangan pelajar di luar negara. Sidang yang dihormati, demikianlah antara prakarsa yang diimplementasikan oleh badan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam proses mengembangkan dan memertabatkan bahasa Melayu. Usaha yang dilakukan secara istiqamah ini menyuluh jalan buat kita menggerakkan usaha keluar daripada kepompong dunia sendiri menerobos dunia sejagat yang lebih luas. Sekian, saya kembalikan kepada saudara pengurusi forum. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari Diana berhubung peranan badan yang terlibat dengan proses perancangan, pengembangan dan pemerkasaan bahasa dan sastra Melayu. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua tadi. Siapalah yang dapat menafikan betapa bahasa dan sastra Melayu pada hari ini telah mempunyai tempat di Persada Antarabangsa dengan inisiatif dan komitmen Dewan Bahasa dan Pustaka. Soalan saya yang seterusnya adalah buat ahli panel yang ketiga. Mungkin agak bertentangan dengan kupasan daripada ahli panel pertama dan kedua yang membicarakan isu mekar dan berserinya bahasa Melayu mewarnai dunia Nusantara dan sarwa jagat. Saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga, Saudari Nur Akilah Husna, tentang permasalahan dan kekanyan yang terpaksa kita hadapi sehingga merencatkan usaha kita bagi memartabatkan, memarkasakan dan melestarikan bahasa Melayu, seterusnya meletakkannya di Persada Antarabangsa. Terima kasih saudara pengerusi forum, rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kala kita berada di bawah. Demikian halnya dengan bahasa dan sastra Melayu. Indah dan manis saat mengimbau mekarnya bahasa dan sastra kita. Namun, pahit dan getir juga saat mengenang kuncupnya bahasa dan sastra kita di mamah ancaman globalisasi sehingga mengikis jati diri anak bangsa. Isu tentang pendaulatan, pemerkasaan dan pelestarian bahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu tidak pernah lekang dalam mewarnai isu-isu semasa. Bahasa Melayu dilihat semakin dipinggirkan dalam mengharungi dunia globalisasi. Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak dapat disangkal atau dipertikaikan oleh sesiapa pun kerana telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Namun, dalam dunia realiti abad ke-21 ini, bahasa dan sastra Melayu mengalami pelbagai cabaran. Antara cabaran perdana bahasa dan sastra Melayu ialah sikap masyarakat yang memandang rendah bahasa Melayu sehingga mereka menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua, menyebabkan mereka malu untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Masyarakat terutamanya golongan muda beranggapan bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan. Lantas bahasa Inggeris dianggap bahasa yang menggambarkan kekuatan penuturnya. Terdapat juga sesetengah individu berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa Melayu mempunyai nilai yang rendah dan ketinggalan zaman. Lebih mengecewakan apabila individu tersebut mempunyai rasa hina apabila menggunakan bahasa Melayu, sedangkan itu merupakan bahasa kebangsaan kita. Maka cabaran utama yang kita hadapi pada era globalisasi ini adalah untuk menyuburkan kembali jati diri masyarakat kita, khususnya golongan muda, supaya menyedari kepentingan bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan dan alat komunikasi utama di bumi bertuah ini. Rintitan daripada pengaruh bahasa Inggeris yang mula mendominasi komunikasi, wujudlah isu bahasa rojak. Apabila membicarakan bahasa rojak, kita tentulah merujuk bahasa yang bercampur aduk yang digunakan dalam lisan maupun tulisan. Memetik tajuk daripada Keratan Akbar Berita Harian iaitu bahasa rojak hilangkan jiwa bangsa sudah cukup untuk menggambarkan bahasa rojak memberikan kesan yang amat buruk terhadap bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa jiwa bangsa merupakan slogan untuk memperkukuhkan pegangan dan jati diri dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kenyataan akhbar ini tidak seharusnya dipandang remeh. Penggunaan bahasa rojak sudah semakin sebati dan menjadi barah bahkan bagai api dalam sekam yang membakar senyap sehingga merosakkan kekuatan bahasa Melayu. Menurut seorang profesor iaitu Profesor Teo Kiok Song, seorang pensyarah di Universiti Malaya, fenomena bahasa rojak ibarat sekerat belut, sekerat ular yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia pada masa ini. Ini merupakan satu kes kehilangan bahasa yang berlaku apabila rata-rata masyarakat tidak lagi fasih bertutur dalam bahasa kebangsaan iaitu bahasa yang sepatutnya kita bangga-banggakan. Dalam pada itu, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu juga turut mengalami turun naik dan pasang surutnya seiring dengan pembangunan negara yang menyaksikan Malaysia berubah daripada sebuah negara berasaskan pertanian dan perlombongan berkembang menjadi negara perusahaan dan perindustrian. Dunia korporat menyaksikan bahasa Inggeris mendapat tempat yang meluas di firma-firma dan syarikat-syarikat besar yang rata-rata menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan rasmi. Globalisasi dan perindustrian 4.0 khususnya telah menunjukkan sifat universal bahasa Inggeris dan perlu dikuasai sebagai cara untuk bertahan dalam arena tempatan dan global. Hal ini menyebabkan bahasa Inggeris mempunyai nilai komersial yang tinggi sehingga ketakutan dan kegusaran timbul apabila anak-anak dikatakan tidak dapat menguasai bahasa Inggeris kerana kononnya sistem pendidikan kebangsaan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah membantutkan usaha mempelajari bahasa Inggeris dengan berkesan. Rintitan daripada itu, tanpa menimbang tara usaha pemimpin terdahulu mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu melalui laporan Razak pada tahun 1956, laporan Rahmat Talib pada tahun 1960 yang membawa kepada tergubalnya Akta Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1961 dan diperteguh melalui Akta Pendidikan 1996 atas desakan pihak tertentu, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dikecilkan dengan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jelaslah, pada hari ini
Bahasa Melayu menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan fungsinya sebagai bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Selain itu, bahasa Melayu juga menerima ancaman globalisasi sehingga wujudnya fenomena bahasa rojak dan pencemaran bahasa. Setakat ini sahaja sidang hadirin, saya serahkan kembali kepada saudara pengerusi forum. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel ketiga, Saudari Nur Akilah Husna, yang telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu, sama ada dalam penggunaannya secara rasmi atau penggunaannya dalam perhubungan sosial. Sedih apabila memikirkan tentang nasib bahasa Melayu yang bagian melukuk di tepi gantang, seolah-olah dianak tirikan oleh anak watarnya sendiri. Sidang hadirin yang dihormati, selain membicarakan cabaran, mari juga kita meninjaunya lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel kita tentang prakarsa-prakarsa yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi cabaran bahasa Melayu, terutama pada era globalisasi ini. Saya akan mulakan dengan ahli panel yang pertama, iaitu Saudara Kamarul Hazim, tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi meletakkan bahasa Melayu pada kedudukan dan statusnya yang betul, sehingga akhirnya bahasa Melayu dapat dinobatkan sebagai bahasa antarabangsa. Mungkin saudara ahli panel pertama boleh membicarakan tentang kerajaan yang boleh meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dalam masyarakat berilmu di negara kita. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Forum, Saudara Aidil, mengulas tentang peranan kerajaan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga lambang perpaduan dan identiti nasional kita. Sejak zaman kemerdekaan, bahasa Melayu telah menjadi titik pertemuan bagi pelbagai etnik di Malaysia, memperkukuhkan rasa kebersamaan dan keharmonian sosial. Dalam era globalisasi ini, kita tidak boleh nafikan bahawa bahasa Inggeris memainkan peranan yang penting dalam arena antarabangsa. Namun, ini tidak seharusnya mengurangkan nilai bahasa Melayu. Sebaliknya, kita harus mengangkat martabat bahasa Melayu agar ia sering dengan perkembangan zaman. Ini termasuklah memperluas penggunaan dalam bidang akademik, sains dan teknologi. Kerajaan telah mengambil langkah positif dalam mempromosikan bahasa Melayu melalui dasar-dasar pendidikan dan penggunaan bahasa ini dalam administrasi awam. Namun, usaha ini harus diperhebatkan lagi. Kita perlu memastikan bahawa bahasa Melayu terus berkembang dan diperkaya dengan kosakata yang baharu, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cabaran yang kita hadapi adalah bagaimana meningkatkan kemahiran bahasa Melayu di kalangan generasi muda. Mereka adalah pewaris dalam pelindung bahasa ini. Oleh itu, pendidikan bahasa Melayu yang berkualiti adalah penting untuk memastikan mereka dapat menggunakan bahasa ini dengan fasih dan berkesan. Selain itu, pihak kerajaan juga harus memperkasa bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Ini boleh dilakukan melalui penerbitan karya ilmiah, penyertaan dalam konferensi global dan kolaborasi dengan badan-badan linguistik di dunia. Dengan demikian, bahasa Melayu akan dilihat bukan hanya sebagai bahasa perpaduan nasional, tetapi juga sebagai bahasa ilmu yang dihormati di peringkat global. Kesimpulannya, bahasa Melayu adalah warisan yang berharga yang harus kita pelihara dan banggakan. Ia adalah jambatan yang menghubungkan kita semua, dan dengan itu, kita harus bekerja bersama untuk memastikan bahasa ini terus hidup dan berkembang untuk generasi yang akan datang. Baiklah, itu saja ulasan saya. Saya serahkan kepada Tuan Pengerusi Forum, iaitu Saudara Aidil. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Kamarul Hazim bin Kamarul Zaman. Sungguh besar peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan, ya Saudara Hazim. Ternyata, dasar bahasa kebangsaan telah berjaya meletakkan bahasa Melayu ke tempatnya, sehingga kita dapat menggunakan bahasa Melayu dengan sepolos hati dalam medan bual bicara ini. Tidakkah begitu ahli panel semua? Baiklah, menyentuh tentang peranan pihak lain,
bolehkah ahli panel yang kedua, Saudari Nurjana Alia, untuk memberikan pandangan saudara tentang peranan yang dimainkan oleh pihak pertubuhan, bukan kerajaan, media dan badan korporat dalam melaksanakan program-program bahasa dan sastra sama ada di dalam ataupun di luar negara. Terima kasih saudara pengurusi forum, saudara Aidil. Membicarakan tentang peranan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, badan korporat dan media dalam memperkasakan bahasa dan sastra Melayu, saya tertarik dengan kerjasama yang turut diberikan oleh badan bukan kerajaan iaitu GAPENA atau Gabungan Penulisan Nasional. GAPENA ini ditubuhkan pada 23 Oktober 1970. Hakikatnya, peranan Gabungan Penulis Nasional atau GAPENA dalam membangunkan bahasa dan kesusastraan Melayu di negara kita tidak boleh dipandang remeh sama sekali. GAPENA telah berjaya menggabungkan semua penulis tanah air untuk berkarya, melaksanakan pelbagai pertandingan, sayembara, seminar, wacana ilmu, diskusi dari semasa ke semasa untuk mencari formula terbaik mengembangkan bahasa dan sastra Melayu di dalam negara maupun di luar negara. GAPENA juga bekerjasama erat untuk menerbitkan karya agung tersohor dan sastrawan negara seperti Abdullah Husin, Syahna Ahmad, Usman Awang, Kemala, Arinawati, Samad Said dan lain-lain. Apa yang lebih menarik, badan korporat dan pihak swasta juga turut memainkan peranan dalam perkembangan bahasa dan sastra Melayu. Contohnya, GAPENA telah menjalinkan kerjasama erat dengan syarikat ESO untuk menajah hadiah sastra GAPENA. ESO selama 20 tahun, manakala BEM Bumi Putra juga pernah memberikan tajaan selama 4 tahun. Saudara pengerusi dan ahli panel, dalam pada itu, pengembangan bahasa Melayu di sektor swasta juga turut dilaksanakan melalui gerakan bahasa kebangsaan sektor swasta pada tahun 1996. Antara program yang dilaksanakan ialah kempen penggunaan bahasa kebangsaan, pemantauan penggunaan bahasa kebangsaan di sektor swasta, khidmat nasihat, bahasa, perkhidmatan pengeditan dan penterjemahan dokumen perniagaan. Saya berpendapat sejak disegerakan pada tahun 1996, secara beransur-ansur telah tampak kepekaan pihak swasta tertentu untuk ikut untuk melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai contoh, Persatuan Linguistik Malaysia dan beberapa badan bukan kerajaan lain turut telah berhasil memperteguhkan ciri bahasa lisan formal bagi bahasa Melayu, terutama apabila penggunaan di stesen televisyen Malaysia Berhad atau TV3 membentuk citra istimewa bagi bahasa Melayu lisan rasmi. Saya serahkan kepada saudara pengurusi forum. Terima kasih kepada Saudari Nurjana Alia. Seterusnya, saya ingin meninjau pandangan ahli panel ketiga pula tentang peranan negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu. Terima kasih saudara Aidil, pengerusi forum kita pada hari ini serta sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Membicarakan peranan negara serantau rumpun Melayu, saya memetik kata-kata Datuk Dr. Awang Sarian yang menyatakan dari aspek wibawa bahasa, kedudukan dan peranan bahasa Melayu tidak seharusnya terbatas pada peringkat negara semata-mata. Bahasa Melayu perlu diangkat menjadi bahasa serantau dan antarabangsa yang diiktiraf sebagai salah satu bahasa penting di dunia. Dalam hal ini, DBP perlu memanfaatkan prasarana dan mekanisme sedia ada terutamanya yang melibatkan hubungan dan kerjasama antara negara seperti Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, MABIM, Majlis Sastra Asia Tenggara, MASTRA dan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, MABM. Upaya perancangan dan pengembangan bahasa Melayu ke peringkat serantau dan antarabangsa yang dikongsi wawasannya pelaksanaannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia semasa pimpinan Datuk Haji Aziz Deraman, DBP Brunei di bawah pimpinan Datuk Paduka Haji Ali Din bin Haji Osman dan Pusat Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Hassan Alwi telah dilakukan dengan jayanya. Kerjasama ketiga-tiga institusi dengan pelbagai pihak, kerajaan dan agensi-agensi lain yang berkaitan, maka timbul satu keyakinan dan komitmen bahawa bahasa Melayu mampu dibangun dan dikembangkan menjadi bahasa yang berwibawa sama ada di peringkat nasional, serantau maupun antarabangsa. Suatu yang membanggakan melalui kerjasama tersebut,
Pusat Pengajian Bahasa Melayu pertama ditubuhkan di Universiti Leiden, Belanda pada tahun 1867 telah menerima seorang profesor Bahasa Melayu pada tahun 1992 melalui program Kerusi Pengajian Melayu oleh Kerajaan Malaysia, serta Kerusi Pengajian Melayu juga telah ditubuhkan di Universiti Victoria, Wellington, New Zealand dan di Universiti Beijing. Rakaian kerja institusional antara negara memang sangat munasabah dan forum-forum kerjasama yang diwujudkan, misalnya antara Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia Malaysia MABIM, MASTRA, MABM dengan forum kerjasama penerbitan serantau, FOCAPS, Mesyuarat Kerjasama Kebahasaan dan Persuratan, MEKAP, kawasan segitiga Asia Tenggara boleh menjadi wahana penyebaran bahan pengajian dan kajian di institusi-institusi asing tadi. Demikianlah bagaimana kerjasama serantau membawa manfaat kepada perkembangan bahasa dan sastra Melayu di peringkat antarabangsa. Jadi, saya kembalikan semula kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada saudari Nur Akilah Husna atas penjelasan yang begitu mendalam tentang peranan negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu. Sebagai penghujung bicara, saya ingin memberi peluang kepada ahli panel-panel yang lain untuk membuat rumusan tentang perbincangan kita pada hari ini. Dengan itu, saya mempersilakan ahli panel pertama kita, saudara Kamarul Hazim terlebih dahulu. Saudara pengerusi, sahabat panel dan sidang hadirin. Bahasa jiwa bangsa, rosak bahasa, rosaklah bangsa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayuh kita lestarikan perjuangan memartabatkan bahasa ke tahtanya. Itu sahaja tugas yang diamanahkan oleh saya dalam forum kami pada kali ini. Harap kita dapat bertemu lagi dalam forum yang bakal diulas mengikut isu semasa yang berlaku di negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kalam dari saya, hasrat mengantarabangsakan bahasa Melayu bukanlah angan-angan majnun atau impian di awang-awangan. Dengan izin Allah, iltizam padu dan komited jitu semua pihak, kerajaan, rakyat termasuk kita generasi muda, walau masih setahun jagung, darah setampuk pinang. Mari kita usahakan yang terbaik buat bahasa kita, bangsa kita. Sekian, terima kasih. Sebagaimana sahabat ahli panel yang lain, pendirian dan rumusan saya juga serupa walau tidak sama. Membujur lalu melintang patah, sekali kita marah, pantang kita berundur. Perjuangan memartabatkan dan mengantarabangsakan bahasa Melayu adalah perjuangan luhur dan suci demi kesinambungan warisan bumi tercinta. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan berbicara daripada semua ahli panel kita tentang pengantarbangsaan bahasa Melayu, realiti ataupun sekadar ilusi. Tuntasnya, bulat air kerana kebentung, bulat manusia kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu. Kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Maka hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa akan menjadi realiti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan pengantarbangsaan bahasa Melayu ini. Semoga forum ini menjadi wadah bagi melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu semasa. Selanjutnya, membantu bagi meletakkan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Harapan saya, forum ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, nampaknya kita telah sampai ke penghujung bicara. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Saya mewakili semua ahli panel bagi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum remaja kami ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.